Hari ni macam special sikit. Sebab entah macam mana buat, hari ni ada pula muka Dr. Hasnah dekat situ. Selalunya kalau dekat rumah, bila kita nak buat macam share PowerPoint dengan muka Dr. Hasnah, tak berjaya. Tapi hari ni pula berjaya, Alhamdulillah. Okey. Hanin Mariam, ni cikgu ke? Okey, bagi yang belum masuk tu, entahlah hari ni nak buat talk pukul 4, pukul 2.30 baru buat poster, entahlah apa yang jadi. Okey, tak apa, kita sambung saja. Nanti rakaman kita boleh letak dekat ada pun orangnya. Ingatkan saya simbang sorang-sorang je hari ni. Lah ramai kat bawah tu. Sekejap ya. Saya dah pukul 4 dah lepas makan nasi semua kan. Ngantuk sangat. Buat kopi pekat-pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya kopi gantang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera Puan Jenif, Puan Zubaidah. Hanin Mariam tu anak saya. Okey, minta maaf minggu lepas saya bersiaran dari rumah adik saya kan. Waalaikumsalam Puan Junaini. Salam sejahtera Puan Grace. Saya bersiaran dari rumah adik saya di Melaka. Cadangnya nak buat 45 minit. Tiba-tiba I think yang live-nya 30 minit saja. Bila saya tengok-tengok rupanya the last 15 minutes tu saya syok-syok seorang. Maklum lah makcik tua nak buat Facebook live dan sebagainya. But it's okay. So kita rehash dululah apa last week punya talk. Kalau tak ramai orang yang masuk, Waalaikumsalam Puan Mazuri. Kalau tak ramai orang masuk, maybe kita boleh bincangkan isu tingkah laku yang anak tuan-tuan dan puan-puan hadapi, okay? Right, Puan Aisyano, Assalamualaikum. So, kalau kita rehash, minggu lepas punya talk, kita bercakap tentang nak modifikasi tingkah laku, iaitu kita nak ubah tingkah laku anak kita. Dan saya maklumkan bahawa jika kita nak ubah tingkah laku anak kita, kita kena faham. Saya kalau ibu bapa yang asyik kata anak saya autism kan, autism memang macam tu. Saya pun malas nak explain apa-apa kat ibu tu, sebab dia dah set dalam dia punya minda yang anak autism memang perangai macam tu. Tak boleh ya. Jadi kita fahami. Okey, nak rehash balik yang minggu lepas. Contohnya kita tengok kat skrin boleh nampak skrin kan? Macam anak A ni, dia masuk bilik terapi, dia mengamuk-ngamuk, terapis pun tak tahan, bawa dia keluar daripada bilik terapi. Jadi yang ini kalau kita nak fahami tingkah laku mengamuknya ni adalah sebab dia nak escape daripada terapi. Therapy is not fun. Nur Zalina Zainab Abidin, Assalamualaikum. Assalamualaikum Nur Syahiza. Okey. Jadinya jadinya mana ni ya Allah Tuhan aku. Ni. Jadi kita tahu anak A tu tujuan dia mengamuk adalah dia nak escape daripada terapi. Kemudian anak yang kedua pula menjerit sekuat hati bila bapak buka iPad. Sebenarnya dia nak manipulate bapak dia. Dia nak bapak dia bagi iPad. Kalau dia tak menjerit, bapak tak bagi. Jadi dia tahu dia kena menjerit sampai bapak tak selesa baru bapak bagi dapat. Ini yang muntah ni, ini adalah kisah benar semasa saya menjaga makmal autisma dulu. Cikgu nak ajar je buka buku, pegang pensel dia muntah. Dan cikgu akan sapu dan sebagainya. Dah bersih, nak bersih tu pun 20 minit sebenarnya kan. Masa 20 minit tu dia seronok lah dia. Steaming. Lepas tu bila dah habis bersih, cikgu nak ajar, dia muntah lagi. 2-3 kali muntah, cikgu pun malas lah nak ajar kan. Jadi itu pun escape juga. Jadi yang ini nak melarikan diri daripada terapi, yang ni nak escape daripada belajar dengan cikgu, manakala yang ni pula dia nak sesuatu. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham tingkah laku anak, dia ada 2 sebab saja. Satu,
dia nakkan sesuatu, yang nombor dua, dia nak tolak sesuatu. Itu je. Kalau kata anak yang suka gigit collar baju sampai semua collar baju koyak-koyak, itu dia gigit sebab dia nakkan sensori di mulut dia. Mulut dia tu tak tahulah rasa gatal, merenyam ke apa, dia nak gigit-gigit baru sedap. So, kita boleh bincang pelbagai sebab kenapa anak buat tingkah laku, tetapi mainly sebab dia nakkan sesuatu ataupun dia nak mengelakkan diri pada sesuatu. Itu dia. Okey? Jadi saya bagi contoh lagi. Ini Azmi masuk ke kedai nak mainan, I want that toy, I want that toy. Bapak kata tak boleh. Bapak kata tak boleh je. Dia pun terus grang, guling atas lantai apa semua selagi tak dapat. Bapak pun malukan. Orang kenapa ni? Anak siapa ni teruk sangat? Bapak malu, bapak pun belikan mainan. Tapi bila bapak belikan mainan, maka bapak sebenarnya mengajak anak bahawa, hai anakku, kalau kau nak sesuatu, kau jeritlah kuat-kuat, kau mengamuk, kau bergolek atas lantai, maka kau akan dapat apa yang kau nak. Macam tu. Jadi kadang-kadang bila kita bagi respon, the way we respond to our children is actually we are teaching them. Okay, yang macam nombor 2 tu, Farhan basuh tangan di sinki. Dan cikgu kata, Farhan, tutup pilih air. Lepas tu dia tak hiraukan. Dia main. Dan cikgu pun tak buat apa-apa. Dan kesan daripada itu, Farhan belajar bahawa kalau cikgu bagi arahan apa-apa, you ignore pun, nothing will happen to you. So the teacher is actually teaching Farhan to ignore dia punya arahan. Okay? Very easy je kan? Okay. Jadi sekarang ni kita nak cepat. Okay. Last week sebenarnya saya minta tuan-tuan dan perempuan sebenarnya buat homework balik dan cuba fahami tingkah laku negatif anak. Ini saya pun tak pasti. For some reason, Facebook Live saya tak ada counter berapa orang penonton. Tapi yang berapa orang yang ada kat sini, boleh tak kongsi, type komen dekat situ. Selepas ikuti perkongsian Dr. Hasna minggu lepas, dapat faham tak kenapa anak bertingkah laku begitu? Dan anak bertingkah laku begitu kenapa? Adakah sebab dia nakkan sesuatu ke atau apa? Cuba komen. Saya minum kopi sekejap, dalam 10 saat saya tunggu mak bapak komen. 57 orang. Okey Puan Aida. Okey, cepat. Siapa nak cerita? Faham tak? Dapat faham tak tingkah laku anak? Agaknya panjang nak type Semakin meningkat insya-Allah. Tak ada siapa yang nak share? Anak buat apa? Okey, kalau tak ada siapa nak share, saya sambung ya. Saya bagi contoh di sini. Macam anak ni nama Zairi. Apa tingkah laku dia? Dia pukul adik dia dan adik dia menangis. Kedepuk. Jadi, kita pun buat ABC. Yang ABC tu minggu lepas saya dah ajar kan. B tu adalah behavior. Apa behavior yang mencabar tu, yang kita nak kaji kan? Dan antecedent, apa yang Puan Aida Syazani kata tak berjaya. Kenapa anak tak nak pergi sekolah? Dia cuma cakap I hate friends. Saya rasa Puan Aida, kalau anak Puan Aida ada autism, berkemungkinan dia tidak ada kemahiran sosial untuk berkawan. Jadi dia rasa terasing. Anak-anak yang ada autism ni pun ada perasaan juga. Jadi dia cuba nak masuk dengan kawan, dia cuba nak masuk dengan tak boleh. Jadi dia rasa I hate friends. Sebenarnya anak saya Abdullah pun macam tu juga Puan Aida. Contohnya, kami baru pindah ke satu kawasan perumahan dekat Nilai ni. Dan berlain daripada rumah kami kat Sentul. Sentul tu tak ada kawasan nak bermain kan. Dekat sini petang-petang ramai budak-budak datang ke playground. Bila dia tengok anak-anak bayar dia tu kan, dia teringin tau nak pergi main. Lepas tu kan dia tak ada skill tu. Dia pergi dekat, dia tak tahu nak buat apa. Dia jauhkan diri balik. After 2 minggu or so, dia datang cakap dengan saya. Dia kata, those boys hate me. Padahal budak-budak lelaki-lelaki tu tak kata apa pun kat dia.
Dia cuma perasaan dia tak ada kemahiran tu. Jadi untuk modifikasi tingkah laku untuk anak Puan Aida, kena ajar play skills, kena ajar social skills. Saya nak tanya Puan Aida, pernah dengar play date tak? Play date untuk autism. Kita tunggu Puan Aida jawab. Puan Aida Syazwani, pernah dengar tentang play date tak? Play date untuk anak. Pernah dengar tak? Saya tunggu jawapan Pak Aidam. Sedang menaip ke Puan Aida. Okey, tak ada. Sementara kita tunggu Puan Aida, kita sambung dengan kita punya perkongsian dia. Pernah buat playdate, tapi playdate ni kan pernah dengar, pernah buat tak? Yang sebenarnya anak-anak yang ada autism ni cacat dia adalah cacat dari segi kemahiran sosial. Playdate ni tak cukup kalau buat sekali, kena buat sekurang-kurangnya 1 kali setiap minggu. Dan kalau boleh buat seminggu 2 kali lagi bagus. Dan jangan buat lama-lama, buat dalam 15 to 20 minit saja. Mungkin kalau ibu bapa ada yang nak cakap tentang playdates nanti, bila-bila kita buat satu slot khusus untuk playdates. 30 minutes boleh je cover playdates, okay? Right. Jadi macam Zairi ni kan, pukul adik, pukul adik menangis. Jadi mak bapak dia cuba nak kaji, kenapa dia pukul adik? Jadi apa yang berlaku sebelum tu? Tak ada apa pun berlaku. Nothing happen. Nothing happen. Dah makan kenyang, main-main, toys pun banyak. Tapi kenapa dia pukul adik dia? Jadi kita tanya apa yang berlaku sebelum tu. Mak buat apa? Bapak buat apa? Adik buat apa? Adik main, Zairi main. Ibu masak dah dapur, sedang siang ikan ke apa ke. Dan bapa sibuk kat luar, kemas laman kat luar ke. Ataupun cuci kereta ke. Zairi pukul adik menangis. Dan kita tanya mak bapak dia, bila adik menangis, apa akibat dia? Akibat dia, ibu bapa datang, marah, mula-mula marah. Zairi, kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Okey Puan Mila, playdate nanti seminggu 2 minggu lagi kita buat ya. Alright, kenapa buat macam tu? Jangan bapak dia, jangan pukul adik, adik menangis, tak kasihan kat adik ke? Yang mak dia datang, sudahlah abang, sudahlah, peluk-peluk Zairi. Jadi saya nak tanya, contoh ini, apakah yang menyebabkan Zairi pukul adik dia? Tak syok lah kan Dr. Hasnah je cakap. Cuba mak bapak fikirkan sebabnya. Saya bagi 10 saat dari sekarang. Sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puan Aida Syazwani, kalau kata kita buat playgroup, ambil anak letak situ saja, tak boleh, kita kena ajar. Tak apa Puan Aida Syazwani, nanti kita cakap. Jadi sebelum buat playdate tu pun kena ada lesson for the child dulu dah. Dalam banyak-banyak kemahiran sosial tu, yang mana satu yang nak ajar dia. Kena prep anak tu dulu sebelum playdate tu ya. Right. Puan Junaini, anak saya bila ada homework atau task dia tak nak buat, rupanya dia nak minta sesuatu. Sebab mak pak dia peluk. Dia nak main dengan adik tak tahu. Puan Noi heartily betul. Zairi pukul adik dia sebab dia nak perhatian dari ibu bapa. Jadi kadang-kadang mak bapak pun kenapa jadi disebabkan itu kita nampak bila biar main dengan adik dia pukul adik. Yes, betul Puan Nur Syaiza, dia nakkan perhatian daripada parents. Jadi kalau jadi macam tu, makanya kalau mak pak tahu pukul 9 pergi market, pukul 9.30 pergi market, lepas tu mak nak sibuk siang ikan, siang sotong untuk 1 minggu punya supply. Bapak pula inilah masa hari Ahad, inilah masa nak cuci kereta dan sebagainya. Then maybe what you can do is pergi market, bawa balik barang ke market, bagi kepada mak, bapak dengan anak main dulu.
main dulu, main bola, main apa tu basikal, main apa, anak dah berpeluh-peluh, buka apa besin ke pool ke apa, bagi dia berenang. Dah dapat perhatian, dan mak pun dah habis masak, then perhaps apa tu anak pun dah letih, dah main air dan sebagainya, then only bapak boleh buat apa yang dia nak buat, nak cuci kereta ke, ataupun maybe cuci kereta, ajak anak-anak sama-sama cuci kereta, tak apalah basah ke apa, that is bonding time. Jadi kadang-kadang mak bapak pun tak faham kenapa anak bertingkah laku macam tu. Ada seorang selebriti ni, saya tak nak sebut nama lah, tapi rasa-rasa semua orang tahu selebriti ni. Saya jarang tengok dia punya video sebab tak sempat, tetapi kadang-kadang ada juga ibu bapa yang, ibu lah selalunya, dia akan ambil klip video anak selebriti tu dan hantar kepada saya. Doktor, kesian selebriti ni doktor, doktor tak nak ke tolong dia dan sebagainya. Orang tak pernah minta tolong, takkan saya pula nak pergi menyondol-nyondol nak menolong kan. Jadi ada satu klip tu, bila dah mak bapak hantar, saya tengoklah anak dia sedang mengamuk, dan anak dia kata nak pergi kedai, dan si maknya jawab, nanti kita pergilah kedai, tak apa, jom kita masuk rumah dulu, nanti kita pergi kedai. Salah tu. You might think that a child or a youth with autism, dia tak cerdik. So you can say nanti. Tak boleh. Kalau you nak janjikan satu-satu aktiviti, especially kalau anak tu verbal, boleh bercakap, boleh faham, you kena keluarkan kalender. Kalender yang kuda berlari ke, kalender kuda ke, kalender apa ke, cakap kat dia, oh hari ni hari Isnin mak sibuk, mak nak kena kerja, Selasa mak kena masak, Rabu mak kena masak. Hari Khamis ni kita pergi kedai. You need to bagi dia information yang sangat konkret. Kalau you kata nantilah, for all that you know, janji mak yang nantilah ni dah 3-4 tahun kot. Apa-apa sih yang nantilah, tapi tak pernah pun deliver. It could be that. You need to be careful with how you communicate with your child. Jadi macam dalam kes Zairi ni, dia nak pukul, dia nak perhatian, okey. So saya tunjukkan di sini, apabila kita nak ubah tingkah laku Zairi ni, kita nak ubah behavior yang kat tengah ni kan, nak ubah yang ni, apa yang kita perlu buat adalah kita ubah dia punya akibat, ataupun kita ubah dia punya antecedent tu. Yang tadi saya bagi contoh, kita tahu kalau mak bapak sibuk, biarkan dia main dengan adik, dia akan pukul adik. Maka mak masak, ayah main dulu, bagi dia letih, dia dah rehat, mak pun dah habis masak, mak boleh duduk dengan dia, barulah ayah pula pergi buat apa-apa. So dari segitu, you nak ubah tingkah laku Zairi ni, you ubah apa yang berlaku di hadapan. Okay, you ubah berlaku. Ataupun kita boleh ubah apa yang berlaku di belakang dia tu, di consequence. Selalunya anak menangis, kita marah, hey, kenapa nangis? Itu maksudnya anak buat benda tak elok, kita marah ataupun kita pukul, kita buat dekat belakang ni. Tapi yang sebenarnya dalam modifikasi tingkah laku, nak ubah tingkah laku tu, seeloknya kita ubah yang depan ni daripada kita ubah yang belakang. Okey, saya bagi contoh ya, apa kita ada dekat sini. Right, jadi apa kesannya, tiap kali dia boring, dia nak perhatian mak bapak, dia pukul adik. Jadi apa yang mak bapak boleh buat satu rancangan aktiviti. Okey, apa tu, bangun, sarapan, lepas tu main dengan daddy, lepas main dengan daddy, lepas tu main dengan mami. Maybe dengan daddy tu main bola, main basikal, main mandi air dekat luar. Dengan mami pula coloring, buat puzzle, benda-benda yang dalam rumah. Sebab mak-mak dia tak suka nak berlasak-lasak kan. Okey, macam tu. Okey. Anak saya, so dia tak boleh mendengar ayah dia marah adik-beradik yang lain. Jadi ayah kena, ini I'm talking about Puan Lily Fazlina punya isu ni kan, yang dia tak boleh tengok, dia tak boleh dengar ayah dia marah. Jadi ayah kena cari jalan yang lain. Ayah kena cari jalan yang lain bagaimana nak marah abang dan adik. Contoh, saya rasa mungkin abang adik yang tak ada autism pun kena behavior modification agaknya, right? Okay.
Itu Puan Arizal Talha kata, selagi tak dapat jam, dia akan mengamuk. Ya. We have to be very clear. We have to be very clear. Abdullah anak saya yang agak high functioning, bila dia minta sesuatu, kata, oh Umi tak ada duit, tunggu 30 hari bulan ni Umi dapat gaji, baru Umi belikan. Macam Abdullah tu, kenapa kadang-kadang saya ada duit tapi saya saja kata oh tunggu gaji. Why? Saya tak nak anak saya membesar nak bagi. Nanti dia tak tahu konsep duit. Jadi sekarang ni Abdullah kata, ish Umi, kenapa? Umi tak ada duit lah, saya nak itu. Dalam hati saya ketawa juga, tapi biar dia ingat kita tak ada duit. Jadi tak adalah dia nak satu terma yang saya suka pakai, iaitu Maharaja Autism, minta itu, minta ini kan. So yang Puan Lily Fazlina tu, kalau suami nak marah anak-anak, bawa ke tempat lain ke, ataupun latih dengan anak-anak yang tipikal tu, tak payah tunggu ayah marah, ayah tegur pun dah boleh ni ya. Right. See, Puan Wensi pun kata always later. Kan? Okay, dah tak ada apa-apa. Jadi macam yang saya kata tadi tu, kita kena ubah dekat sini. Kita kena ubah kat sini. Okay, right. Jadi kita tunjukkan satu lagi contoh di sini. Keluarga bawa Amar pergi kenduri. Amar ni ada sensory issue dan sebagainya. Oh, itu dia. Kita punya kaki sudah masuk Puan Yasmin Ahmad. Okay, right. Jadi macam Amar ni kan, dia ada autism dan dia ada sensory issue. Dan bawa pergi kenduri, tak tahulah kenduri kat Dewan ke, kenduri dekat bawah kemah ke. Saya yang tak ada autism ni pun kadang-kadang tak tahan. Saya kalau saya jarang pergi kenduri. Saya selalu guna alasan saya ada ni istimewa, which is true pun. Tapi bila saya pergi kenduri yang rapat-rapat dengan saya tu, saya selalu pergi jamuan pukul berapa? Kalau jamuan pukul 12, 11.45 saya dah sampai. 11.45 orang tak ada, makan-makan, salam-salam balik. I will not go time pukul 1 ke pukul 2 masa time kemuncak tu. I will not go. Saya sendiri pun tak tahan kan. Rashidi Majid yang main air liur tu, yang itu saya teka, saya tak kenal, saya tak tahu apa anak Encik Rashidi secara rapat. Kalau main air liur, kemungkinan dia ada sensory issue di mulut. Kalau Encik Rashidi tak faham apa itu sensory issue, boleh pergi ke YouTube Genius Kurnia, dan di situ mereka banyak bercakap tentang isu sensory. Isu sensory pada the real. Okay. Jadi kalau kata anak ada isu sensory kat mulut, salah satu cara yang paling baik adalah beli electric toothbrush dan gosok gigi gusi semua dengan electric toothbrush. Kalau electric toothbrush tu anak tak bagi masuk dalam mulut, dia takut benda dia takut kan, kita on kan electric toothbrush tu, kita sentuh sikit, hari ni kita sentuh sikit, jadi dia tak takut lah. Dah berapa hari tu baru kita sentuh lama sikit ke, berapa hari tu baru sentuh lama, seminggu 2 minggu baru kena bibir, pelan-pelan macam tu pun boleh juga kan. Right, okay. Ya, Puan Yasmun, sila beri perhatian, jangan duk menyembang dekat board ni. Saya nak tengok soalan ibu bapa semua. Okey, tak ada. Jadi kita tengok Ammar ni kan. Jadi pergi kenduri, mak saudara, tapi kenduri tu dengan bunyi selamat pengantin baru, dengan tulah, dengan ketero kutung-tang-tuntang, lu angkat dia punya bekas ke, orang ramai dengan panas, ada kipas tapi tak cukup ke kan. Jadi dia tak selesa, dia lari sana lari sini. Habis tu bila dia dah lari tak boleh nak duduk diam, keluarga pun rasa tak selesa, makanya cepat-cepat balik. Okay, so isu yang macam ni macam mana kita nak buat? Macam saya kata, mungkin apa kita perlu buat adalah kita ubah yang di depan ini. Kita ubah depan ni. Okey, apa yang kita boleh buat ya? So kita lihat. Jadi bila kita bawa Cik Rashidi, cubalah tengok macam mana kalau nak beli electric toothbrush tu dekat Shopee adalah dalam RM60 ke 110 something like that. Cubalah Kalau tak mampu nak beli electric toothbrush, cuba saja dengan berus gigi biasa dulu. Okay, nanti kita bincangkan kali tentang sensory. Okay, jadi yang pasal Ammar tadi kan, bila kita nak bawa anak kita ke tempat-tempat awam,
kita kena dah kaji tau. Okey, kalau nak kena pergi Giant, nak beli sayur mayo, tak ada orang nak jaga Amar kat rumah, terpaksa bawa Amar pergi ke Giant, berapa lama dia boleh tahan dekat Giant tu? 15 minit ke, 20 minit ke? Kalau pergi ke rakyat, berapa lama berapa lama apa dia boleh tahan. So first of all, kita kena tengok dalam situasi macam tu dia boleh tahan berapa lama. Jadi sebelum kita pergi tu kita buat social story. Social story tu kita cerita, kita ambil gambar-gambar kenduri kahwin dan kita buat kalender. Oh, Sabtu depan, hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu kita pergi rumah Mama Ngah sebab anak Mama Ngah yang namanya Kak Ida nak kahwin. Kita buat sorry. Di kenduri nanti ada muzik yang kuat. Kalau Amar tak selesa bunyi yang kuat, Amar boleh pakai earphone, minta dengan mami. Dekat sana ada orang ramai. Dan kita boleh tunjuk gambar jam. Kita akan duduk 30 minit saja. Boleh buat social story dulu ataupun kita boleh buat cut first dance. Saya ada contoh cut first dance nanti sekejap saya lompat ni. Jadi di sini kita boleh buat first kenduri, then makan aiskrim. Kena ada ganjaran yang power, makan aiskrim ke, pergi McDonald ke, something yang dia sangat-sangat suka lah. Itu kita kena ada kita punya first dance. So maksudnya tingkah laku anak tu kita kena fahami, kita kena kaji, lepas tu kita kena bersedia. Saya cukup pantang tok nenek betul lah bila mak bapak bercakap kan. Macam tu lah anak autism macam tu. Rasa macam nak cekik-cekik je mak bapak. Okay, right. Tadi ada yang tanya tentang, alamak, pegang sini berjalan sekejap yang suka ludah-ludah. Ludah-ludah sini. Puan Nisrin Nana. Ludah. Boleh buat social story. Katakan bahawa ludah itu tak baik, ludah ada germs, kita boleh gambarkan germ. Kalau ludah orang tak suka, kalau tak ludah, mama sayang. Kita boleh buat social story. Lepas tu kita boleh buat token board. Setiap 10 minit dia tak meludah, kita bagi satu smiley, satu star. 10 minit lagi dia tak meludah, bagusnya. Amar tak meludah, bagi. Dan 10 minit dia dapat penuh 10 tu, bagi dia reward. Itu pun boleh juga. Ada satu case di mana anak suka meludah tu, salah satu tu dia ambil tapuai kecil dan dia letakkan Nescafe. Setiap kali budak tu meludah, dia ambil Nescafe tu, dia calik. Jadi budak okay. Jadi you're telling, you ludah, I put Nescafe. Atau saya pernah bagi petua tu, yang satu mother pula kata, bila saya letak sebut Nescafe atau sebut kopi, anak saya suka, dia akan suka. Jadinya kadang-kadang kita kena cari barang yang apabila kita letak dia tak nak. Okay, maybe something yang a little bit spicy ke, sebut lada ke, that's the last drop. Janganlah bagi sampai satu mangkuk sampai cik, just cubit sikit, macam tu. Try dengan sebut Nescafe dulu, yang pahit-pahit tu dulu. Dan anak suka meludah ni pun kadang-kadang kita syak, mungkin dia ada sensory issue juga. Dia ada sensory issue. Dan satu lagi adalah, macam saya tunjuk di sini Puan Nisrin, dia meludah, adik dia wah marah, dan dia jadi macam satu entertainment pula kat dia. Orang datang, kenapa Amar ludah, dia mendapat perhatian. So maybe what you can do is that, kalau dia meludah, sama ada satu, saya bagi petua, calitkan banyak idea saya bagi di sini Satu, social story. Dua, token board. Setiap 10 minit dia tak mudah. Pandainya Amar tak mudah, mami bagi star. Cukup 10 star dapat sesuatu yang dia sangat-sangat nak. Okay, itu petua yang kedua. Petua yang ketiga adalah, apa petua yang ketiga tadi calitkan mulut dengan, tiap kali dia meludah, calitkan mulut dengan benda yang tak sedap, macam pipe macam kopi ke. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau puan rasa dia meludah tu, dia seronok sebab dia baru merempuh ludah kat orang, semua orang datang bagi perhatian dia. Kenapa? Kita ingat, kita marah, anak-anak akan stres. Tapi kadang-kadang bagi anak istimewa yang tak ada siapa pun berinteraksi dengan dia orang, kadang-kadang marahan
ataupun jeritan kepada dia tu pun dia suka sebenarnya, sebab daripada nobody pays attention and then orang pay attention, dia suka sebenarnya. Jadi saya cadangkan kalau di rumah dia ludah adik, katakanlah dia ludah di ruang tamu, ambil adik tu, bawa pergi ke bilik tidur, tutup pintu, you bagi perhatian kepada adik. Oh maaf ya adik nangis, jom kita mandi. Dalam bilik mandi tu main dengan ni ke. You're telling him, you ludah adik, I'm ignoring you. You ludah adik, I'm ignoring you. Dan tengok, kalau kata bawa adik, semua orang bukan, kalau kata dalam ruang tamu tu ada adik 2 orang, ada daddy, ada mami, ada dia. Dia ludah saja 4 orang. Pindah, tinggal dia dekat situ. Itu kita buat kalau anak meludah untuk mendapat perhatian. We are telling him, you do this, you actually don't get perhatian yang you nak. Okay? Anak hanya mampu pakai baju dalam sejam. Saya tak tahu. Kalau umur dia 3 tahun, dia pakai baju sejam, I think that could be fair, sebab dia tidak ada tu. I don't know how old your child is, tetapi untuk Puan Nur Hafizah, saya cadangkan Puan Nur Hafizah buat macam ni yang gambar first then tu. Gambar first pakai baju, then dia dapat sesuatu yang sangat-sangat best. Kalau kata dia suka tablet, tapi tablet tu dia dapat tiap-tiap hari, then it's not going to work. It must be something yang dia sangat-sangat mahu, tetapi dia jarang dapat. Not something yang dia mudah dapat. Jadi bila cakap dengan dia, okay Amar, kalau Amar nak tablet, cepat-cepat pakai baju. Dan you boleh set timer dekat phone. Okay, kalau Amar pakai baju lambat daripada timer bunyi, Amar tak dapat whatever it is. Tetapi kalau selama ni you kena time. Kalau dia pakai baju ambil masa 1.5 jam, timer you tu kena 1 jam 15 minit. Tak boleh lah dia ambil masa 1 jam 30, tiba-tiba you nak suruh dia pakai baju dalam 15 minit. It's not going to work. It has to be a little bit shorter. Okay, minggu ni target daripada 1 jam setengah, target kepada 1 jam suku. And then minggu depan target 1 jam. Minggu depan target 45 minit. Dia kena pelan-pelan. Tak boleh like uzuk macam tu je. Okay. Ni Mama Mubarak. Mama Mubarak. Mulut saya nak tersebut murtabak. Mama Mubarak. Okay. Right. Bila kita perlu jelaskan anak autism tentang pendidikan seks. Pendidikan seks ni orang tak suka perkataan tu. Kita sebut pendidikan keselamatan diri. Keselamatan diri yang sebenarnya usia kecil pun kita perlu ajar. Contohnya orang Arab, anak dia yang 7-8 bulan, dia tidak akan tukar pampers di depan orang ramai. Walaupun anak tu 7-8 bulan, anak tu tak faham tentang aurat, anak tu kecil dia akan bawa pergi ke tempat yang tak ada orang lain untuk tukar pampers. Maksudnya daripada kecil dia dah ajar anak tentang aurat. Anak yang 4-5 tahun, kita kena ajar dia keluar pada bilik air, kena pakai towel. So pendidikan seks pun I think is going to be a very long topic. So kita fokus balik kepada tingkah laku. Right. Masa dah nak habis ni sebab kita kata 4 hingga 4.30. Minggu depan nak topik apa? Kalau pungut dah makan benda-benda macam mana intervensi yang sesuai, sensitif terhadap bunyi, suka tutup telinga. Kena check dia makan benda yang tak sesuai ni, kita sebut PICA, P-I-C-A, PICA. Maksudnya dia makan benda-benda yang bukan makanan. Dia makan rubber, eraser, dia makan kertas, dia makan apa. Kemungkinan there's a possibility anak tu ada sensory di mulut. Dia suka sentiasa benda dalam mulut. Macam saya cakap pada Encik Rashidi tadi, cuba dengan electric toothbrush. Kalau if that doesn't work, then tengok chewy toy. Chewy toy tu dia macam getah, huruf T macam tu. Kalau nak tahu, kalau tak salah saya, kedai Moms and Tots dekat dekat Gombak tu, Moms and Tots yang Puan Marliza punya, dia ada jual. Dia macam huruf T macam tu, dia buat bergetah. Budak suka gigit budak yang perlukan sensori dekat mulut. Okay, so dah habis dah tentang dah habis dah, tapi ada sebelum saya jawab Puan Hasna Hashim punya soalan. You all ni dah faham ke tentang behavior tingkah laku? You know, kalau
saya dah bagi perkongsian tentang behavior modification, but you still asking me, anak saya macam ni ya, macam ni nak buat doktor, anak saya macam ni, that means you belum dapat ilmu tu lagi. You belum dapat ilmu tu lagi. So, saya nak bila kita berkongsi, mak bapak rasa, oh, I understand what needs to be done, I can be the best problem solver for my child. Kena macam tu. So, ini yang masih lagi bertanya-tanya ni, masih tak faham ke? 5 tahun mild autism, just makan biskut dengan susu, saya bagi petua, sediakan kolam air yang tiup tu, bagi dia main air, ataupun bawa dia pergi pool, bawa dia pergi pantai, main air. Bila main air tu kan dia punya lapar tu lain macam. Dia keluar pada air je, you just give them what he wants. Dan biskut dengan susu tu you need to put away. I think at the age of 5 dah tak perlu susu lagi, dah boleh bagi air kosong, dah boleh bagi air Milo, dah boleh bagi different kind of drinks. Dan memang kita kena start dengan dengan nasi dan sebagainya. My advice is that bawa anak pergi berenang, bagi dia berenang sejam 2 jam, dia keluar tu itu je makanan. Kalau dia tak mau makan, dia mengamuk apa semua, ignore saja. Yang pasal dia berlapar tapi tak sampai hati bagi, itu maksudnya mak bapak kalah. Kita jangan bagi dia makan sampailah dia nak, dan pada masa yang sama kita ajak dia bermain. Saya cadangkan kalau nak buat food intervention ni, mak bapak jangan tumpukan kepada anak saja. Sabtu Ahad tak payahlah nak masak, tak payahlah rumah nak makan food panda saja dan sebagainya. Ajak anak aktiviti, jogging, naik basikal, main apa-apa. Dia dah penat-penat, dia nak makan, itu aja yang ada. Kalau dia tak mau makan, okay, that's it, ignore. Atas meja tu letak benda-benda yang dia nak, macam benda-benda yang kita nak dia makan. Buah ke, nasi ke, mi ke, air ke, letak situ. Take it or leave it. Lepas tu kalau dia tak nak, bawa lagi dia main. Bagi dia main letih-letih. The best is main air. Dan bila dia lapar, dia akan makan. Okay, we have to stop here. I'm a little bit worried. Yang mengikuti ni, faham ke tak faham, ataupun nak saya sambung lagi minggu depan tentang tingkah laku. Saya rasa mungkin minggu depan kita buat positive behavior support kot. Sokongan tingkah laku positif. Sebab yang tanya-tanya soalan ni macam masih lagi tak tahu apa nak buat. Okey, jadi minggu depan kita sambunglah positive behavior support. Dan lepas positive behavior support, barulah kita akan pergi kepada kemahiran bermain dan sebagainya. Okay, thank you very much everybody. InsyaAllah mulai sekarang untuk cikgu-cikgu, saya akan buat malam Jumaat pukul 8.30 untuk cikgu-cikgu, dan untuk ibu bapa kita akan buat hari Sabtu pukul 4. Saya cakap awal-awal ni sebab kadang-kadang saya terlupa nak buat poster. Maklum dah sibuk. Saya ambil peluang, mak bapak yang tak ada buku ni, ini adalah buku tulisan saya, panduan ibu bapa. Kalau nak beli, WhatsApp 0162242495. 0162242495. Okey, kalau nak beli buku ni. Harga semenanjung berapa ya? 40 kali saya pun lupa. Semenanjung harga 40, kalau campur postage 45, kalau Sabah Sarawak dengan postage 50. Okey then, minggu depan positive behavior support ya. 30 minit, pegang handphone tu dengan Dr. Hassan Pelotis, sampai baring boleh, sampai apa pun boleh kan. Okay then, take care, bye semua, Assalamualaikum.